Timbul pertanyaan, kenapa orang kita tak nak jadi kaya? Masalah pendidikan. Ini masalah pendidikan. Di agama kita ni basicnya, dia tak larang jadi kaya. Ini asas. Kalau ada ustaz-ustaz beritahu jangan kaya, tak tepat. Bukan kata tak betul, tak tepat. Kita tak nafi ada orang suka bawa cerita Abdul Rahman bin Auf kaya, masuk surga merangkak. Paling kurang dia masuk juga surga. Masuk juga merangkak-merangkak pun. Kalau daripada merangkak tidak, masuk surga tidak. Duduk tengah-tengah, mana kiri tidak, kanan tidak, lagi susah. Sebab itu, carilah harta. Kerjalah bersungguh-sungguh. Dua ibadah kita takkan mampu buat tanpa harta yang mencukupi. Haji, yang kedua zakat. Haji kalau harta kita tak sampai 9,980, tak merasa pergi Mekah. Itu minimum lah. 9980 tu maksimum simpan, minimum simpan di dalam tabung haji. Cukup 9980, automatik dapat tawaran pergi haji. Tapi mungkin gilirannya lagi 20 tahun gitu, biasanya gitulah. Kalau baru ada RM20, itu lagi 60 tahun, 80 tahun, 1000 tahun lah saya ingat baru giliran dia. Itu haji yang paling bawah, muassasusah namanya, bukan muassasah, muassusah namanya. Macam tahun ni game muassasah, pergi haji berapa hari? Paling lambat dulu 44 hari. Sekarang 48 hari. Saya jumpa 2-3 jemaah dah pergi 51 hari. Bayangkan 9,000 punya pakej 51 hari. Kalau pergi suami isteri tak ada masalah. Kalau pergi suami seorang saja macam mana? Pergi seorang 51 hari, isteri tinggal di Malaysia. 51 hari. Itu kalau dah 51 hari, masuk hari ke 48 tu saya ingat pegang dinding tak rata dah masa tu. Tak faham, tak apalah, nasib langkah. Ada yang blur, tak apa. Tu ahli zikir dia lambat sikit, tak faham benda tu. Ahli zikrullah dia tak faham sikit. Tak rata dah pegang dinding ni, berbongga-bongga jadinya. Baik itu, nak selesa lagi, sikit bayar mahal lah. Itu sebab harta ni sangat mustahak. Itu sebab Nabi kita pun ketika dia sebelum jadi Nabi, dia juga meniaga. Dan dia juga kaya. Sebab itu dia punya mas kahwin dengan Khadijah 25 ekor unta. Ini orang ada duit je boleh bayar mas kahwin begitu. Unta, kalaulah takdir harga 5,000 seekor, kalau 25 ekor mana Nabi punya mas kahwin 125,000. Ingat dia tak ada duit. Cuma dia kena memilih antara nak jadi Nabi atau nak bisnes. Kalau dia buat dua-dua, rosak. Sebab kalau orang bisnes berdakwah atau orang berdakwah bisnes, dia ada dua cerita yang berbeza. Mendakwahkan bisnes itu bagus. Membisneskan dakwah itu punah. Jadi mana dia nak pilih? Jadi senang dia pilih dakwah sajalah, tinggalkan perniagaan. Boleh nak berniaga dalam masa sama dia berbisnes, dia dakwah, tapi payahlah main campur-campur, susah, pening kepala. Senang dia tinggalkan salah satu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, memang dalam riwayat dia sahabat yang tak kaya. Dalam cerita kita dengar, dia punya baju ada 17 tampalan, jahitan. Kita membaca sian Umar miskin. Tak, dia baju dia ada 17 tampalan, tapi kuda dia paling mahal di tanah Arab. Dia jenis orang, ada jenis orang baju tak kisah, pakaian tak ada masalah, kenderaan dia particular. Ada orang begitu. Ada orang baju terlampau smart, jenis biar apa-apa asal bergaya ni, baju jangok dengan pesen apa semua, duit tak ada pun. Naik kenderaan awam, kulu kilir, naik Uber, naik apa, kereta pun tak ada, tapi jangok, memang smart. Ada orang baju tak kisah, tapi kereta mewah, dia nak selesa travel ke mana-mana. Maka dalam konteks Umar Al-Khattab, bajunya memang baju murah-murah, beli dia Kamda, beli benda begitu, tak kisah. Tapi kereta dia Bentley, tak main Mercedes, Alphard kereta buat jenazah ya Alphard ni, dia pakai Bentley. Bukan jenazah Islam lah, jenazah bukan Islam semua kan. Mercedes, kalau di tanah Arab tanya Ustaz Usni, S500 buat taksi. Dia pakai Bentley, dia particular tentang kenderaan. Jadi balik kepada kita orang Melayu ni, tak nak jadi kaya, masalahnya kerana kita dididik daripada dulu, asalkan kaya jahat, asalkan kaya jahat. Saya nak betulkan persepsi. Tidak, carilah kekayaan, tapi kekayaan tu bantulah agama kita. Orang macam ni dia akan jadi bukan saja jutawan dunia, sampai akhirat dia jadi jutawan. Abdul Rahman bin Auf jutawan dunia, sampai akhirat dia jadi jutawan. 40 unta bawa barang dagangan,
Bergegar Madinah. Terkejut Aisyah. Apa sebab bergegar ni? Gempa bumi ke? Tak, Ummul Mukminin. Abdul Rahman punya barang dagangan 40 kontainer lalu. Bergegar Madinah lalu ke highway. Kata Aisyah, patutlah Nabi sebut dia ni esok masuk syurga merangkak. Berlari orang jumpa Abdul Rahman. Wahai Abdul Rahman, berita baik untuk kamu. Apa hal? Ummul Mukminin beritahu Nabi confirm kau masuk syurga. Dia cakap macam mana? Dia kata Abdul Rahman esok masuk syurga, tapi dia merangkak. Sebab apa merangkak? Harta kau banyak lah, immigration nak cek, kasta nak dokumen macam-macam. Kata, bukanlah sebab tak boleh masuk. Tak apalah. Aku akan pastikan aku masuk syurga. Berlari pula lepas ini. Awak nak buat macam mana? Dia niat semua 40 kontainer masuk dalam Baitul Mal. Dia serah ke Mawik 100% untuk dijadikan bantuan pada orang Islam. Sekarang dia kata ini barang, aku jadi pertaruhan di akhirat, aku nak masuk syurga, berlari pula kata dia. Sebab itu benda ni, kalau kita asal ada kekayaan, semua boleh buat. Semua boleh buat. Cuma sekali lagi masalah pendidikan. Saya ni peminat tegar P.Ramlee. Tanyalah geng-geng PPZ, dia orang pun tahulah kalau WhatsApp apa semua gambar, tertahulah siapa. Kalau muka P.Ramlee itu tak adalah muka orang lain. Saya minat P.Ramlee, tapi ada bab-bab P.Ramlee yang kita tak bersetuju. Khususnya dalam bab dia nak mendidik orang Melayu mencari kekayaan. Kalau puan-puan tuan-tuan bersetuju dengan saya, P.Ramlee dia punya filem, semua filem dia kalau watak orang kaya tu bukan dia yang lakonkan, maka watak orang kaya tu akan jadi jahat sejahat-jahatnya. Tapi kalau dia yang jadi orang kaya tu, baik lah jadi watak tu. Asal orang lain yang jahat, orang kaya lah. Apa buktinya? Tahun 1955 dia berlakon satu filem nama Penarik Beca. Dalam cerita Penarik Beca, dia jadi watak penarik beca, hero lah. Yang jahat siapa? Orang kaya Marzuki, lakonan Udo Omar ataupun Haji Bakhir. Memang jahat. Asal orang kaya, jahat. Tahun 1960 diarahkan filem yang menjadi masterpiece dia, iaitu Antara Dua Darjat. Dia berlakon jadi Ghazali, orang kampung, kerjanya main gitar, main piano, main benda. Itu hero. Yang jahat 3 orang tengku. Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hasan. Lakonan Kuswadinata, Ahmad Nispu dengan S. Kadarisman. Yang jahat semua orang kaya. Hero dia. Padahal kerja dia tolak kereta orang tu rosak je. Terus jadi hero je. Orang dah tunang dah benda, curi hak orang, jahat. Dia didik kan macam kata P.Ramlee, keluar pula P.Ramlee kan. Tak nak cerita tak betul pendidikan itu. Begitu juga tahun 1961, 31 Januari dia buat satu filem Alibaba Bujang Lapuk. Yang hero siapa? Alibaba. Kerja apa? Mana ada kerja? Duduk rumah, bini marah, kerja malas, halau dari rumah. Dia kata nak kerja macam mana, tulang reput, kereng-kereng. Asyik-asyik suruh pinjam dengan abang dia. Yang jahat siapa? Kasim Baba. Kasim Baba lakonan S. Samsudin. Jahatlah orang kaya. Orang kaya jadi jahat. Tahun 1961, tahun yang sama, bulan Julai, P.Ramlee buat satu lagi filem, Seniman Bujang Lapuk. Dalam watak tersebut, yang hero 3 bujang lapuk nak jadi bintang filem. Yang jahat siapa? Tak lain tak bukan Sarip Dol, Samsing Kampung Dusun, anak orang kaya dalam kampung. Dulu saya pun heran, kenapa anak orang kaya dengan anak penghulu mesti jahat. Kalau dulu, kalau cerita Seri Mersing, anak penghulu semua gangster. Sampai sekarang orang pandang, awak ayah kerja apa? Penghulu. Mesti jahat. Dulu punya pemikiran lah. Pada jawatan penghulu, jawatan pejabat daerah, sekarang tak ada apa dah. Tahun 1962 P.Ramlee buat satu filem, ni masterpiece dia jugalah, Ibu Mertuaku. Yang hero siapa? Dia lah, Kasim Selamat. Yang jahat siapa? Nyonya Mansur, lakonan Mak Dara. Mak Dara lakonan Nyonya Mansur kan? Keliru nama tua ni. Mak Dara lakonan Nyonya Mansur. Tak. Nyonya Mansur lakonan Mak Dara. Nama dia Mak Dara. Ala Kasim Mak Dara. Punya jahat mak mentua, dia bayangkan mak mentua. Padahal yang tak betul siapa? Kasim Selamat. Itu kan tunangan orang Dr. Asmadi. Dia pergi mengoraknya pula dah. Nyanyi sedap-sedap. Yang dia si Sabariah pun tak sabar-sabar. Bergolek-golek dengar lagu. Teruja sangat dengar lagu. Jangan tinggal daku pun semua. Akhirnya mengorak. Ingat cerita tu ya?
Ngorat-ngorat dapatlah. Benda tu Nyonya Mansur marah, lempar duit, ambil duit, kau keluar pada rumah, kau bukan keturunan aku. Kasim Selamat dapat duit, apa dia buat? Ada buat benda elok. Bayar zakat jauh sekali. Dia pergi Pulau Pinang tu. Dah lah tak bayar zakat. Mungkin belum cukup sempurna pemilikannya ketika itu. Tak cukup haul. Dia pergi Pulau Pinang. Dia buat apa di Pulau Pinang? Dia bahan judi. Balik buka YouTube kalau tak percaya lah. Bahan tikam kuda pula dah. Stable kuda. Duduk hotel lama-lama duit tak ada. Isteri bising suruh kerja. Dia mana? Dia reti main muzik je. Akhirnya menyewa rumah. Menyewa rumah tak mampu sewa. Duduk pula bawah kolong. Bawah rumah saja. Sampailah isteri dia kena tu lari pada rumah. Dia menangis sampai buta. Akhirnya duduk percuma lah di situ. Mujur Pak Ali, tuan rumah tu bagi dia belah ihsan duduk. Pak Ali ni memang bagus lah. Itu sebab Allah pelihara keluarga Pak Ali ni sampai sekarang tu. Jeruk Pak Ali apa semua tu daripada saya ingat keluarga dia tu juga agak je lah. Yang jeruk tu, berkat jeruk tu. Nak akan kempen pula dah untuk dia. Agakkan saya lah. Tapi tak tahulah, yang jahat cerita tu nampaknya mertua lah. Sebab dia orang kaya. Tahun 62 dengan tahun 63, P.Ramlee buat 2 filem sequel. Pertama tahun 62 dia buat cerita Labu Labi. 63 dia buat Nasib Labu Labi. Watak hero 2, Labu dan Labi. Seorang driver, seorang tukang masak. Yang jahat siapa? Majikan dia. Siapa nama dia? Haji Bakhir bin Lebay Kedekut. La ilaha illallah. Buruk betul gambaran dia pada orang kaya zaman itu. Tahun 1964, filem P.Ramlee terakhir di Singapura sebelum dia merajuk hati ke Kuala Lumpur. Asal dia nak pergi ke Hong Kong, tak jadi, pasport tak lulus, dia pergi ke Kuala Lumpur. Tahun 64 dia sempat buat filem terakhir, Tiga Abdul. Cerita Tiga Abdul memang dia kau-kau bantai orang kaya. Paling teruk dimunculkan satu watak sadik segaraga, saudagar barang-barang purba. Ada 3 orang anak, Hamidah, Rasidah, Rapidah, Jalanda. Kahwin secara kontrak dengan anak-anak Ismit Ulama Raja, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Punya jahat sidik segaraga, saudagar barang purba. Tapi dia, abang dia sapu semua duit. Wahid habis sapu duit, tinggal untuk Wahub satu rumah buruk saja. Nasib baiklah tengah malam mimpi, arwah ayah dia datang pakai serban molek. Wahai anak andaku, pergilah berjumpa dengan tuan magistrate, lawyer, namanya Sulaiman Akhlakun. Pagi esok dia pun pergi Sulaiman Akhlakun. Itu pendidikan, pentingnya wasiat. Jangan lupa wasiat. Walaupun duit tak banyak mana, tanah sekangkang kena juga sikit sebanyak. Awak tu dah tak ada anak lelaki, adik-beradik ramai semua nganga nunggu awak meninggal bila. Usahakan dapat anak lelaki supaya perhabiskan harta cepat sikit. Asyik perempuan dah 3-4 orang perempuan, seha sikit dapat anak lelaki ya. Supaya ngabihkan harta kita bila mati esok. Dia buat wasiat, pergi jumpa Sulaiman Akhlakun. Cek rupa ayah dia kaya lagi. Ada tanah di Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Gostan. Setan pun dia ada harta juga. Dan P.Ramlee buat cerita itu, Rusia belum berpecah lagi. Macam mana dia tahu bila pecah jadi stan. Ni panjang cerita, lain tahun kita ceramah. Tajuk The Brilliance of P.Ramlee, lain tahun lah kita buat. Tahun 68, P.Ramlee buat satu filem di Kuala Lumpur, namanya Ahmad Al-Bab. Pun sama juga. Yang hero siapa? Dia. Kerjanya apa? Syawal, gembala kambing. Kahwin percuma dengan Mastura. Dia ni siapa jahat cerita itu? Ayah pada Mastura, namanya Mashhud Al-Buaya. A.A. Tompe berlakon. Jahat sungguh A.A. Tompe. Setiap kali hari jadi dia wajibkan orang datang bawa hadiah untuk dia. Teruk sungguhlah. Siapa tak bawa hadiah suruh balik. Kita yang membesar dengan cerita P.Ramlee, kita rasa ni jokes, ini kelakar. Tapi kesannya adalah membawa pemahaman pada kita, kalau kaya, jahat. Dan saya ingat drama kita sampai sekarang pun begitu. Kalau saudara-saudari yang kaki menengok drama soap opera dalam TV Astro macam-macam, maghrib ataupun malam, asal kaya mesti ada jahat sikit. Tak kira lah suamiku encik bomba ke, suamiku encik suamiku staf UPNM ke, suamiku encik penceramah ke.
Asal mak mentua tu kaya, muka semua mata-mata bercakap ni. Asal menantu tu miskin, semua itulah hero dan heroin lah dalam filem itu. Asal pak mentua kaya sikit, Tan Sri ke apa ke, tak tahu kenapa asal kaya jahat. Ini memberi kesan pada pendidikan.